Bertemu kembali. Seiring dengan Singapore International Water Week di KL, kita nak membawa isu ini di peringkat tempatan. Penting untuk kita teliti kan bagaimana usaha meningkatkan keberhasilan bekalan air bersih terutamanya di Sabah. Dan pada ketika ini kita bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah. Apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah, Fahmi. Ya, baik Prof. Melihat kepada isu air di Sabah ini, kita boleh katakan ia antara isu yang tidak berkesudahan dan juga semalam Betul. dibangkitkan juga di dalam Dewan Rakyat di kalangan MP-MP ataupun ahli parlimen dari Sabah. Mungkin daripada perspektif Prof, apa realiti masalah air di Sabah pada ketika ini Prof? Terima kasih Fahmi. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Asra Awani kerana menjemput saya untuk bincangkan isu air pada hari ini. Kalau kita lihat di Sabah ni sebenarnya isu utama dia sebenarnya Sabah ni adalah sebuah negara, sebuah negeri yang amat besar, luas dan berbukit-bukit. Itu adalah isu pertama. Jadi kalau kita lihat dia tidak mempunyai isu dari segi penerimaan hujan, bekalan air dan sebagainya. Isu utamanya adalah dari segi sumber tidak bermasalah. Isunya adalah dari segi pemprosesan loji-loji itu sendiri dan kemudian untuk sistem pengagihan. Jadi di sanalah sebenarnya punca utama yang mana menyebabkan kekurangan air ataupun ketiadaan air di setengah-setengah kawasan dan mungkin juga even di bandar-bandar utama seperti Bandar Kuala Kinabalu, Tawau, Sendakan dan sebagainya. Jadi itu adalah punca utama dia adalah bukannya ketiadaan air tapi lebih kepada sistem pengurusan bekalan air itu sendiri. Mhm. Dan juga Prof, pada ketika ini pastinya kita ingin melihat satu bentuk penyelesaian yang konkret dan ini juga yang dibangkitkan di dalam Ya, Dewan saya. Rakyat semalam. Dan kalau kita lihat semalam ya, dikabarkan kerajaan negeri buntu untuk mencari jalan penyelesaian menangani isu bekalan air di Sabah. Menerusi perspektif Prof, apa sebenarnya satu bentuk praktis ataupun langkah konkret yang boleh diutarakan dan dilakukan untuk memastikan sumber bekalan air di Sabah ini terjamin, Prof? Ya, pertama sekali kita kena melihat dari segi jika dilihat dari segi jangka masa pendek, sebenarnya isu utama adalah isu agihan itu sendiri. Sememangnya bekalan air tersebut, misalnya daripada empang-empangan yang ada di sekitar Kota Kinabalu, itu pada masa sekarang mencukupi. Tapi apa yang berlaku adalah agihan itu sendiri dengan kehilangan air yang amat banyak. Dan di Sabah sekarang ini, kalau kita lihat NRW boleh mencecah hingga 55 ke 60%. Dan sekiranya perkara tersebut boleh ditangani, dan NRW tersebut boleh ditangani, terutamanya dari kehilangan, dari kebocoran, pipe dan sebagainya, perkara tersebut boleh diatasi. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya, tapi dapat mengurangkan kadar kehilangan air dan seterusnya dapat memastikan bahawa bekalan air boleh diterima oleh masyarakat setempat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua pula, kita cuma perlu melihat juga kepada alternatif lain yang mana kita katakan sebagai quick win untuk kita dapatkan bekalan air. Kalau kita lihat bahawa mungkin di musim kemarau ni mungkin kita agak kurang, tapi salah satu sumber air utama, air bersih yang kita ada adalah rainwater harvesting ataupun takungan air hujan. Itu kedua. Kedua, kita juga mempunyai air bawah tanah yang agak banyak di Sabah ni sebab kita mempunyai kawasan hutan yang luas yang merupakan satu keadaan tanah dan kita tahu bahawa air bawah tanah tersebut merangkumi sekitar 30% daripada air bersih dan air bawah tanah tersebut sudah bersih. Berbanding dengan kalau kita lihat bahawa daripada empangan-empangan ni kita ada banyak bermasalah disebabkan oleh penerukan hutan dan sebagainya menyebabkan kebersihan air itu sendiri bermasalah, pemprosesan loji-loji bermasalah dan seterusnya agihan pula bermasalah disebabkan oleh kebocoran sistem-sistem pipe yang ada. Jadi ini perlu ditangani secara holistik. Dia tidak boleh secara silo untuk menangani bagi memastikan bekalan air itu dapat dibekalkan. Dan satu lagi kalau kita lihat untuk jangka masa sederhana, saya ingat Kerajaan Negeri Sabah juga telah meluluskan untuk pembinaan empangan empangan air di Papar. Jadi jika itu berlaku, maka secara long term dia agihan air, bekalan air itu sendiri tidak masalah. Dan
Namun walaupun isu bekalan air tersebut sudah tidak masalah dari segi upstreamnya atau pengumpulannya dan perawatannya, satu lagi masalah yang agak kritikal di Sabah ini agihan seperti mana yang saya katakan tadi. Jadi sebab itu bagi mendapatkan quick gain, kita memerlukan satu penyelesaian-penyelesaian yang jangka masa sederhana atau jangka masa singkat, misalnya mendapatkan bekalan air dari kawasan-kawasan yang berhampiran, bawah tanah, air tadahan dan sebagainya. Jadi segala reka bentuk bangunan dan sebagainya boleh diubah atau ditambah baik bagi memastikan bahawa tadahan air hujan itu dapat mengurangkan bebanan atau dapat mengurangkan bebanan bekalan air yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Ya. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan. Ya, dan juga Prof, melihat kepada apa yang Prof katakan menuju ke penyelesaian isu ini, kalau kita lihat peruntukan tambahan 100 juta ringgit kepada Sabah dalam menyelesaikan isu air, kalau dalam rancangan Malaysia sebelum ini juga ada menyatakan 200 juta ringgit pelan jangka pendek disalurkan kepada Sabah. 100 juta ringgit yang tambahan ini, adakah ia memadai ataupun memberi kelegaan seketika untuk rakyat Sabah menerima taburan sumber air yang mencukupi? Kalau kita lihat pun pada hari ini sahaja gangguan bekalan air di Kota Kinabalu dan juga Penampang selama 10 hari. Melihat kepada 100 juta ringgit tambahan ini, adakah ia mencukupi ataupun ada lagi sebenarnya cara lain yang boleh dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan untuk memastikan sumber air itu terjamin, mungkin dengan menggunakan teknologi-teknologi di peringkat global, contohnya Prof? Ya, berbalik kepada isu sebenar ialah masalah bekalan air ini, seperti mana yang saya katakan tadi, Sabah ini sebenarnya tidak mempunyai isu bekalan air sebab kita mempunyai hutan yang luas. Ya. Isu kita adalah takungan air, itu yang pertama, sebab itu perlu pembinaan empangan. Dan kedua adalah kita tahu bahawa kawasan-kawasan di Sabah ini adalah berbukit bukau dan jauh. Artinya dia isolated. Jadi menyebabkan kita memerlukan banyak tangki-tangki atau dipanggil sebagai equivalent tank bagi mengurangkan tekanan pipe-pipe. Kedua, pipe-pipe pula kebanyakan telah sebahagian darinya sudah begitu lama dan tidak mampu menampung kekuatan tekanan apabila disalurkan pada jarak yang jauh. Maka kita memerlukan banyak tangki-tangki ataupun riser tank di setiap tempat untuk memastikan bahawa tekanan-tekanan tersebut dapat dikurangkan dan air boleh dihasilkan. Jadi agihan 100 juta itu kalau dilihat sememangnya secara umumnya tidak mencukupi, memandangkan kalau kita lihat kita perlu memastikan bahawa logik ataupun empangan kita ditambah baik atau ditingkatkan kapasiti atau dibuat empangan baru. Kedua, logik pemprosesan juga perlu ditingkatkan walaupun Telibung 2 mereka telah upgrade kan penambah. Dan ketiga adalah pembinaan banyak tangki-tangki takungan bagi memastikan bahawa setiap jarak lokasi tersebut mempunyai tangki bagi mengurangkan tekanan dan ini juga akan mengurangkan kadar kebocoran selain penggantian pipe-pipe. Jadi secara dasarnya kalau kita lihat 100 juta tersebut bagi saya lah kan memang satu peruntukan yang terlalu kecil berbanding dengan masalah yang dihadapi dan size atau land size yang ada di Sabah. Bagaimanapun bagi memastikan mungkin dikata untuk mengatasi masalah yang singkat boleh memfokuskan bajet tersebut boleh difokuskan dalam memastikan NRW atau non revenue water dapat dikurangkan sekurang-kurangnya kalau boleh daripada sekarang 60-55%, jika sekiranya kita boleh mencapai dalam 30, 40 ke 30% itu memadai walaupun standard sepatutnya NRW sepatutnya tidak melebihi daripada 20%. Ya, dan Prof, terakhir sekali mungkin ada harapan yang ingin Prof sampaikan pada ketika ini melihat kepada penyelesaian isu ini. Mungkin ada harapan yang Prof ingin sampaikan baik kepada pihak kerajaan negeri ataupun agensi-agensi terlibat dan juga Kerajaan Persekutuan, Prof. Kalau bagi saya sebagai masyarakat Sabah yang juga jadi mewakili suara Sabah, saya ingin melihat bahawa isu bekalan air di Sabah ini dapat dinoktahkan. Jadi mungkin kita memerlukan lebih banyak peruntukan yang perlu disalurkan kepada Sabah, khususnya dalam memastikan bahawa empangan, logi dan sistem perpaipan dapat ditingkatkan. Selain daripada itu juga kemungkinan bagi daerah-daerah kecil, kampung-kampung kecil yang juga sebenarnya semua masyarakat perlu mendapatkan bekalan air. Yang mana di Sabah masih ramai lagi actually yang berada di luar-luar bandar yang tidak mendapat bekalan air bersih. Jadi sekiranya pihak kerajaan boleh
melakukan sistem decentralized atau sistem rawatan air secara terpencil. Di mana sistem rawatan air terpencil ini akan memastikan bahawa sumber bekalan air hanyalah untuk menampung satu-satu kawasan, dan ini boleh mengurangkan kos dari segi kos penghantaran dari satu tempat ke satu tempat menggunakan pipe jarak yang jauh, dan ini memakan kos yang lebih besar berbanding dengan penggunaan sistem-sistem terpencil atau decentralized system water treatment system yang boleh dibina di kawasan-kawasan yang berjarak jauh atau di daerah-daerah yang terpencil. Jadi itu adalah impian saya, kerana kita pasti bahawa bekalan air seperti yang saya kata tadi adalah bekalan hujan air memang tidak ada menjadi masalah, sebab Sabah ini menerima taburan hujan antara yang tertinggi di Malaysia. Ya, itu je harapan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Insinyur Dr. Rossalam Sarbatli, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah di atas perkongsian itu tadi.